Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, mudah-mudahan kita semua berada di dalam perlindungan Allah, Tuhan yang khairul hafizah, sebaik-baik pemberi perlindungan kepada kita. Mudah-mudahan kita bukan sahaja dilindungi oleh Allah daripada segala wabak, malapetaka, kejahatan, tapi kita juga dimohon perlindungan daripada Allah daripada segala bentuk kesesatan yang berlaku pada zaman-zaman yang mutaakhir. InsyaAllah, jika kita sentiasa berdampingan dengan Allah, maka Allah akan memelihara kita. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian daurah kitab Isra' wal Mi'raj, hubung kaitnya dengan gerakan Islam masa kini, di mana kita akan sambung muka surat 31 daripada kitab Isra' wal Mi'raj yang ada di tangan tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, sama ada dalam bentuk printed yang telah di-print, cetak, ataupun dalam bentuk e-book. InsyaAllah kita sambung perenggan yang di atas muka surat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Para duat Islam wajib menyediakan diri mereka dengan asas-asas tersebut bagi memungkinkan mereka digelar duat yang Rabbani, di mana di antara kelengkapan keperluan yang kita sebut semalam diterjemah ataupun dipetik daripada matan Isra' wal Mi'raj, bila mana Nabi SAW memulakan perjalanan dengan dibedah dadanya dan dimasukkan ilmu dan iman, maka menunjukkan bahawa umat ini perlu membedah dada mereka sebelum daripada mereka memulakan program-program dakwah, perjalanan di dunia dan perjalanan di akhirat. Maka mereka mesti membersihkan hati. Dan ayat yang saya bacakan pada malam tadi, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak yang ramai kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Pertama, sejahtera daripada akidah yang batil, yakni sejahtera daripada syirik. Dan yang kedua ialah sejahtera daripada sifat-sifat mazmumah yang keji-keji, yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang berjalan memulakan dengan hati yang bersih, dia akan sampai kepada Allah. Bukan saja sampai kepada kejayaan di dunia, iaitu lambang kepada Masjidil Al-Aqsa, juga kejayaan perjalanan di akhirat nanti sebagaimana yang dilalui dalam Mi'raj. Baik, persiapan yang perlu ada kepada para duat, para pendakwah. Ini kita bincang dari sudut gerakan Islam. Falsafah Isra' dan Mi'raj, hubung kaitnya dengan gerakan Islam, di mana para duat mesti menyediakan diri mereka dengan asas-asas tersebut, iaitu ilmu, kepahaman, yang kita sebutkan semalam sebagai al-fahmu, mesti memahami
dakwah yang mereka bawa. Ke mana hala tujunya, bagaimana bentuk dan formula, uslub dan metodnya, maka perlu dipahami oleh mereka sebelum daripada memulakan perjalanan dakwah ini. Di mana di antaranya supaya mereka muncul digelar sebagai da'i yang Rabbani. Rabbani makna orang yang mempunyai ciri-ciri yang takarrub kepada Allah Ta'ala. Yang rapat kepada Allah, yang bergantung, yang berpaut kepada Allah Ta'ala. Selagi doa Islam tidak dihimpunkan di atas satu bentuk pencernaan pemikiran yang memungkinkan mereka benar-benar memahami seruan mereka, selagi itulah gerakan Islam tidak boleh mengharapkan satu perubahan besar dilakukan oleh mereka. Di mana sebagaimana yang saya sebutkan semalam, bahawa gerakan dakwah Islam ini sebenarnya merupakan satu agenda yang sangat besar. Agenda yang memerlukan orang yang menggerakkan agenda itu, orang yang berjiwa besar, yang mempunyai kelengkapan dan keupayaan, bukan sahaja untuk memikul bebanan perjuangan, tetapi ialah juga untuk memikul tugas-tugas selepas daripada kemenangan dicapai. Jadi kan itu memerlukan satu generasi yang hebat, generasi doa, pendakwah dan pejuang yang bukan sahaja berilmu, tetapi mereka tahu hala tuju yang hendak dibawa. Maknanya kerana agenda ini agenda besar. Sebagaimana yang saya sebutkan semalam, agenda kita ialah untuk Islam, untuk menundukkan negara kepada Islam. Negara, sistemnya, segala perlembagaannya, segala sistemnya, urus takbirnya, kepimpinannya dan rakyatnya hendak ditundukkan kepada Allah Ta'ala. Dan ini agenda kita. Dalam kita berpolitik, dalam kita berdakwah, maka matlamat besar kita ialah mengembalikan seluruh kehidupan manusia agar sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sistemnya dan segala peraturan hidupnya. Jadi tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang berjiwa besar dan orang yang mempunyai persiapan yang kukuh di dalam menggerakkan perjuangan ini. Kalaupun mereka mampu melakukan satu bentuk perubahan, belum tentu perubahan itu sejajar dengan bentuk perubahan yang dikehendaki oleh Islam. Kalau yang membawa gerakan Islam itu adalah orang-orang yang tidak lengkap, mana dari segi kepahamannya, dari segi pengorbanannya, dari segi kesucian hati dan matlamat perjuangannya, maka dikhawatiri mereka tidak dapat memenuhi kehendak perjuangan Islam. Kadang-kadang dia rasa dia sudah berjuang untuk Islam. Sebenarnya mereka sedang berjuang dalam satu juzuk daripada juzuk yang begitu luas yang ada dalam Islam. Ini dapat kita lihat daripada apa yang disebut oleh Rubai bin Amir di hadapan Panglima Angkatan Tentera Parsi. Ketika ditanya kepada Rubai bin Amir yang mewakili tentera Islam yang telah sampai di sempadan sempadan Parsi pada ketika itu. Lalu kerajaan Parsi nak tahu, apakah tujuan tentera Islam datang dalam perjalanan yang begitu jauh, mengharungi lautan padang pasir yang begitu panas dan mencabar. Apakah tujuan mereka datang sampai mencecah sempadan Parsi? Lalu bila ditanya kepada Rubai bin Amir tujuan kedatangan tentera Islam, lalu Rubai bin Amir berkata, Allahu bta'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atiha. Ini di antara yang disebut oleh Rubai bin Amir. Kami dilahirkan oleh Allah. Mana kami diutus, dilahirkan oleh Allah. Kami ni orang Islam. Kami berjuang, kami berjihad, kami berpolitik, kami berdakwah, di mana kami dilahirkan oleh Allah linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah, iaitu untuk mengeluarkan manusia. Kerja kami ini kerja mengeluarkan manusia daripada pengabdian kepada makhluk supaya hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gagasan besar yang disebut oleh Rubai bin Amir tentang
kemarahan tentera Islam ke persempadanan Parsi. Jadi kami datang ini satu agenda yang besar, iaitu agenda untuk mengajak manusia yang sekian lama dan selama ini menyembah makhluk supaya menyembah Allah Ta'ala. Maknanya kalau kami berjihad, kalaupun kami berdakwah, kalaupun kami berpolitik, kalaupun apa saja yang kami buat, ini matlamat kami. Iaitu matlamat mengeluarkan manusia daripada syirik, daripada menyembah selain daripada Allah, supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Dan kami diutus oleh Allah. Agenda besar kami antaranya apa lagi? Iaitu mengeluarkan manusia daripada kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam. Kerana agama yang lain daripada Islam adalah agama yang zalim. Sama ada menzalimi diri mereka sendiri dan juga menzalimi rakyat. Sistem yang tidak adil, sistem yang menzalimi manusia. Maka kami datang untuk mengeluarkan mereka daripada agama yang sistem dan peraturannya menzalimi manusia dan dunia, maka kepada keadilan Islam. Ini keadilan Islam. Sebab tidak ada satu agama yang lebih adil daripada Islam itu sendiri. Sehingga Nabi SAW berkata berkenaan dengan perundangan Islam dan hukum mencuri. Ketika datang Bani Makhzum mohon kepada Nabi SAW untuk diringankan hukuman kepada seorang wanita bangsawan di kalangan Bani Makhzum yang didapati mencuri. Lalu pemimpin-pemimpin Bani Makhzum datang jumpa dengan Nabi, minta supaya digugurkan hukuman, digugurkan pertuduhan ataupun diringankan hukuman kepada wanita tersebut. Lalu Nabi SAW menjawab, Nabi menyatakan bahawa akhirnya ujung Nabi cakap, Nabi bersabda, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau sekiranya Fatimah anak Muhammad, yakni anak aku sendiri, mencuri, aku akan potong tangan Fatimah. Ini keadilan Islam. Dan tidak akan bertemu keadilan itu sekecuali di dalam Islam. Jadi ini tugasan kita. Tugasan pendakwah dulu, pendakwah yang zaman pertengahan, zaman kita sekarang, ataupun zaman yang seterusnya. Tugas kita ialah mengeluarkan manusia daripada sistem yang zalim kepada keadilan Islam. Kemudian, wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Mengeluarkan manusia daripada dunia yang sempit. Selain daripada Islam, sebutlah apa pun agama, sebutlah apa pun ism, sebutlah apa pun doktrin yang dibawa oleh manusia, semuanya adalah sempit. Berkisar sekadar soal-soal bangsa. Berkisar sekadar soal-soal sempadan geografi. Berkisar sekadar soal-soal budaya. Dan ini sempitnya kepercayaan lain. Contohnya nasionalisme. Pahaman nasionalisme. Ini pahaman yang sempit. Pahaman asabiyah. Hanya bangsanya saja yang diberikan keutamaan, yang disayangi, yang dikasihi. Sehingga wujud diskriminasi terhadap bangsa dan kaum yang lain. Tapi Islam tidak. Islam adalah agama sejagat yang boleh dianut oleh siapa pun. Dan seorang yang menganut Islam adalah bersaudara walau di benua mana mereka tinggal. Ini luasnya Islam. Contoh kita kata Melayu. Kalau kita berjuang atas dasar Melayu, seramai mana sangat Melayu dalam dunia ini. Sekadar itu saja ruang lingkup perjuangan. Berjuang untuk kepentingan Melayu sahaja. Dan Melayu sahaja yang dikira sebagai ruang dunia pergaulan dan dunia kita. Maka Melayu tidak luas dunia dia. Sekadar negara-negara di sebelah Nusantara. Selatan Patani, Selatan Mindanao, Filipina, kemudian Semenanjung Tanah Melayu, kemudian Kepulauan Indonesia dan Sumatera dan sebagainya. Dan sedikit lagi ada di South Africa. Sekadar itu saja Melayu. Tapi kalau kita berjuang atas nama Muslim, maka Muslim ada di seluruh dunia. Korea yang Muslim juga saudara kita. Walaupun di bangsa Korea. Cina Muslim, bangsa kita. Rusia Muslim, bangsa saudara kita. Eropah yang Muslim, maka mereka semua adalah saudara kita. Kenapa? Kerana luasnya Islam. Jadi sebab itu agenda yang disebut oleh Rubai bin Amir
itulah sebenarnya agenda dakwah, agenda jihad, agenda perjuangan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena mempunyai satu wawasan yang besar, iaitu wawasan menundukkan dunia seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para duat Islam hendaklah dibekalkan dengan 3 persediaan sebelum melepaskan mereka untuk bertolak ke medan dakwah. Ini makna persiapan yang kita kena siap. Sebagaimana yang Allah siapkan Nabi dengan dibedah dada sebelum memulakan perjalanan, maka kita juga mesti menyiapkan diri. Doa kita hendaklah bersiap sedia sebelum memulakan perjalanan. Yang pertama ialah persediaan pemikiran ataupun fikrah. Mereka hendaklah dibentuk ke arah memiliki akliyah Islamiyah, yakni berfikir secara Islam ataupun fikrah Islamiyah. Di antara bahan-bahan yang mesti menjadi acuan pemikiran tersebut. Makna perkara yang pertama, para duat dan para pejuang Islam mesti mempunyai fikrah Islami ataupun mempunyai pemikiran Islam. Ini makna mesti ada satu pemikiran Islam. Apa yang ada yang mesti mereka miliki? Yang pertama yang kita sebut sebagai pemikiran Islam itu ataupun fikrah Islam, mereka wajib dipersenjatai dengan ilmu Islam yang sejak awal-awal lagi telah melatari seluruh corak hidup mereka untuk membentuk thaqafah Islamiyah, yakni kebudayaan atau cara hidup Islam. Mereka hendaklah diajar dengan Al-Quran dan tafsirnya, asas sunnah dan ulumnya, sirah an-nabawiyah, fiqh dan usulnya, ilmu akidah, ilmu tazkiyah dan sistem-sistem Islam. Ini maknanya pendakwah Islam, para duat hendaklah dibekalkan dengan maklumat Islam yang lengkap, ilmu Islam yang lengkap. Baru mereka boleh bertolak ke medan dakwah dengan sebaik-baiknya. Baru mereka boleh bertolak. Lepas itu baru kita akan bincang dari segi uslubnya. Tapi yang pertama mesti ada bahan. Kerana dakwah itu ada 3 rukun. Rukun yang pertama da'i, pendakwah. Rukun yang kedua mad'u, orang yang didakwah ataupun sasaran dakwah. Yang ketiga maudu'ud dakwah, mesti ada bahan dakwah. Maka pendakwah telah ada. Mad'u telah ada, sasaran dakwah. Tapi yang perlu diperlengkapkan apa? Iaitu maudu'ud dakwah, kandungan ataupun bahan dakwah yang dinamakan sebagai ilmu. Sebab itu kadang-kadang kita lihat ada nakib-nakib usrah yang membawa usrah, tapi tidak lama usrah itu padam, usrah itu terhenti. Bila ditanya kenapa berhenti, rupanya nakib habis ilmu. Ini menunjukkan bahawa kita kekurangan bahan. Jadi bahan itu mesti ada, iaitu yang dinamakan sebagai ilmu. Jadi kan itulah perkara yang pertama, mesti kita mempunyai pemikiran yang sebenar tentang fiqh Islam, memahami Al-Quran dengan sebenarnya. Dan ini selalu kita sebut, ilmu hendaklah dipelajari dengan berguru. Itu yang, sebab itu dalam sistem jamaah kita ada sistem nizami dalam mencari ilmu. Ada guru, ada murid, ada halakatnya, ada bahan-bahannya. Maka itu di antara yang sangat diperlukan. Orang-orang yang tidak ada ilmu dan jahil tidak mungkin membawa risalah dakwah. Sebab dia tidak, orang yang tidak ada sesuatu tidak boleh memberi sesuatu kepada orang lain. Jadi kerana itu kita kena ada bahannya yang dinamakan ilmu. Yang kedua ialah saqafah ammah. Mesti mempunyai pengetahuan umum. Mesti ada satu pengetahuan umum, iaitu segala bentuk maklumat yang membolehkan mereka mengkritik segala penyelewengan yang merintangi kemarahan Islam. Jadi maknanya pendakwah Islam dia mestilah di mana pendakwah itu mampu mengkritik segala penyelewengan yang berlaku di dalam dunia ini. Jadi makna sekarang mereka berdepan dengan apa? Berdepan dengan liberalism dakwah mereka, maka mereka mampu mengkritik liberalism. Berdepan dengan pluralism, maka mereka kena mampu mengkritik pluralism, di mana salah, di mana sesatnya. Jadi bermakna mereka mesti mempunyai ilmu Islam dan mesti mempunyai ilmu umum dalam memahami segala bentuk perkara yang merintangi perjalanan dakwah. Jadi kerana itu kita mesti mempunyai kelengkapan tadi. Itu ilmu. Mesti dibedah dada
dan dimasukkan segala keperluan yang ada. Yang kedua ialah persiapan kejiwaan. Persiapan jiwa. Mesti ada persiapan jiwa ataupun rohani. Para duat hendaklah dibentuk ke arah memiliki ketahanan jiwa. Al-Ustaz Fatahiyakan menyatakan persediaan kejiwaan merupakan tulang belakang kepada manhaj tarbiyah. Ianya merupakan jantung yang berdegup dan dinamo yang menggerakkan segala enjinnya. Ini maknanya dakwah ini perlu pada jiwa yang kental dari sudut spiritualnya, keimanan. Dan ini kita telah bahas dalam perbahasan sebelum ini dalam siri 6, siri 7, siri 5, iaitu berkenaan dengan persiapan rohani, persiapan iman dalam kita menggerakkan perjuangan. Jadi mesti ada satu persiapan untuk kita menghadapinya. Doa yang tidak memiliki jiwa Rabbani tidak akan mampu menggerakkan ummah ke arah menghayati nilai-nilai kerabbanian. Jadi maknanya mestilah kita mempunyai rohani yang baik. Orang yang tidak mempunyai rohani yang bersih, dia tidak dapat menghidupkan rohani orang lain. Jadi sebab itulah para doa perlu mempunyai amalan-amalan khususi dengan zikirnya, dengan segala amalan-amalan yang boleh menjernihkan hati mereka. Kerana orang yang mempunyai kejernihan hati sahaja boleh menjernihkan hati orang lain. Jadi sebab itu persiapan kejiwaan. Yang ketiga, persiapan harakiyah, iaitu persiapan harakahnya. Pekerja Islam, para amilin, hendaklah dilatih ke arah persiapan haraki, iaitu latihan bergerak secara nizam Islami serta apa-apa yang berhubung kait dengan persekitaran dakwah. Seumpama nizamud dakwah, yakni sistem dakwah, uslubud dakwah, iaitu metod dakwah, isti'dadud dakwah, persiapan dakwah, mengkaji realiti dakwah harakah Islamiyah, mengkaji realiti harakah jahiliyah, mengkaji sasaran dakwah, mengkaji pusat sosial, politik, ekonomi, mengkaji cita-cita masa dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa mesti ada persiapan haraki itu. Makna mestilah mempunyai satu persiapan, mempunyai kepahaman tentang nizamud dakwah. Sistem dakwahnya bagaimana? Uslubud dakwah. Jika kita berdepan dengan mad'u yang berbagai-bagai. Ini pernah ditulis oleh Allahyarham Al-Ustaz Allahyarham Tuanku Nik Abdul Aziz. Dalam satu kertas kerja beliau dalam awal tahun 80-an, beliau telah menulis satu kertas kerja bertajuk Asnaful Mad'uwiyin, kepelbagaian sasaran dakwah. Ini perlu dipelajari. Kerana dakwah ini mempunyai sasaran yang berbeza, maka uslubnya mesti berbeza. Bahannya juga mesti berbeza. Maka kita tak boleh jadi pendakwah yang syok sendiri. Yang rasa kita syok sendiri. Bagaimana pendengar, bagaimana orang ramai, kita tak tahu. Mentang-mentang kita pensyarah universiti, lalu bila kita buat kuliah umumi di kampung, kita nak buat style universiti. Maka itu tanda kita tak belajar, tidak mengkaji mad'u. Kena kaji. Mad'u itu apa latar belakangnya. Bagaimana pendidikan mereka paling tinggi sampai kat mana. Kemudian mad'u yang kita ada. Bagaimana background politik, background ekonomi mereka. Itu perlu dipelajari. Supaya kita dapat menyampaikan bahan dakwah yang sesuai. Dihidangkan dengan sesuai, dengan selera yang sesuai dengan mad'u. Ini perlu dipelajari oleh para duat. Jadi para pendakwah dia tak boleh terjun ke medan dakwah secara wewenang begitu. Secara mudah-mudah begitu. Dia perlu mengkaji. Pertama, mengkaji mad'unya, sasaran dakwahnya. Yang kedua, bahan apa yang sesuai untuk dikaji. Kemudian mengkaji banyak lagi perkara. Kadang-kadang ada orang dia syok sendiri. Dia ceramah sampai 2 jam setengah. Sampai pendengar lari. Dan itu juga satu daripada ketidakpahaman kita terhadap konsep dakwah. Sebab itulah usah kata ceramah, khutbah Nabi suruh pendekkan. Nabi suruh pendekkan khutbah dan panjangkan sedikit solat. Kita sekarang terbalik, panjang khutbah tapi solat pendek. Kenapa? Kerana kita tidak memahami uslub dakwah. Jadi sebab itulah kuliah ke apa paling tinggi pun sejam. Lebih daripada sejam, kajian yang dibuat, manusia orang ramai pendengar mula merasa jemu. Dan dia mula reject. Mana dari segi keinginan dia, kemahuan dia, minat dia, dia mula reject.
Jadi kerana itu kita perlu memahami dakwah dengan segala kepahaman dia. Maka sebab itulah kata Nabi, para duat hendaklah berilmu dan faham dalam hal-hal yang tersebut, yakni mengkaji bagaimana kekuatan jahiliah, bagaimana gerakan musuh, bagaimana musuh bergerak, jaringan-jaringan musuh dalam nak memerangkap Islam dan memerangkap dakwah Islam. Maka ini perlu dipelajari oleh para duat. Kenapa? Kerana itu sangat berkait dengan kejayaan dan kesuksesan dakwah itu sendiri. Jadi kerana itu para duat hendaklah berilmu dan faham. Di mana sebelum membawa dan menerajui harakah Islamiyah menuju ke arah perjuangan yang semakin mencabar dan berhalangan besar, Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, "Tafaqahu qabla an tusawwadu." Kamu kena faham sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Maknanya kena faham. Ini makna kena faham. Jahiliah pun kita kena faham. Sebab tu kadang-kadang ada orang, masalah contoh, kita belajar, contohnya dulu kita belajar perkara yang bercanggah dengan akidah Islam, ialah Mu'tazilah, Qadariyah dan sebagainya. Kan itu yang ada dalam kitab. Dan itu yang ditulis para ulama sesuai dengan waqi' yang ada pada zaman dia. Maka bila tiba pada zaman kita, kita bukan sekadar mengkaji Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah itu, tapi kena mengkaji segala fikrah-fikrah moden yang menjadi musuh, yang menjadi perosak kepada umat Islam. Jadi kerana itu perlu kita mengkaji. Nak kritik pahaman-pahaman jahiliah, kena memahami jahiliah itu. Jadi kerana itulah, kalau kita lihat mengapa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam diutus oleh Allah daripada kaumnya sendiri. Daripada kaumnya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Makna kami bangkitkan bagi setiap umat itu Rasul. Rasul di kalangan umat itu sendiri. Maknanya yang mempunyai, yang memahami bahasa kaum itu sendiri. Maknanya dari segi interaksi bahasa, mereka boleh faham. Boleh memahami sama ada itu bahasa yang sarih, sama ada bahasa yang hakiki atau bahasa yang kinayah, supaya dapat dipahami berlakunya interaksi yang baik antara da'i dan mad'u. Dan begitu juga diutuskan daripada kaum supaya dia paling memahami budaya kaum itu. Kalau kaum itu menganut pahaman menyembah berhala, dia paling tahu apa jiwa orang menyembah berhala, tujuan dia apa, konsep keberhalaan itu apa bagi mereka. Jadi Allah Ta'ala utuskan Nabi daripada bangsanya supaya dapat memahami budaya bangsanya yang sesat dan dapat mengkritiknya serta menolaknya dan kemudian memberikan solusi yang berdasarkan kepada wahyu daripada Allah Ta'ala. Ini pendakwah. Jadi sebab itu para duat dia mesti memahami dan mempelajarinya. Jadi alhamdulillah kita telah pun ada usrah-usrah melalui sukatan-sukatan usrah memahami segala teori ism dan teori-teori yang ada di zaman kita yang menyesatkan umat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat bahawa umat ini kebanyakannya kosong. Umat ini, maka mereka jika sekiranya diisi dengan segala ideologi yang sesat, maka mereka bukan sekadar menjadi penganut tegar, bahkan mereka akan menjadi pemimpin atau menjadi orang yang sangat patuh penyebar kepada pahaman yang sesat itu. Maka dengan kerana itu kita memerlukan duat yang memahami risalah dakwah. Dan kemudian setelah membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita balik kepada matan bagaimana hikmah dia. Setelah membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril juga telah memasukkan iman dan hati baginda telah dibasuh dengan air Zam-Zam. Hal ini membuktikan bahawa persoalan hati merupakan persoalan yang bukan kecil kepada gerakan Islam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa menunaikan jemputan Allah yang terpaksa melalui satu perjalanan yang penuh dengan cabaran, baginda terlebih dahulu dibersihkan. Kenapa Nabi mampu untuk tidak terikut dan mampu untuk tidak dipengaruhi oleh Yahudi? Kerana dada Nabi telah dibedah. Kenapa Nasara gagal untuk menyesatkan Nabi? Kerana Nabi telah dibedah dadanya.
Kenapa Efrat gagal untuk menyesatkan Nabi? Kerana Nabi telah dibedah dada. Maka begitulah, untuk berjaya dalam perjalanan ini, maka kita hendaklah membedah dada kita diisi dengan iman, baru kita akan mampu menolak segala saqafah yang sesat daripada jalan Allah. Jadi sangat malang kalau pendakwah nak ajak orang kepada Islam, tapi cari hidup dia cari hidup jahiliah. Cari hidup dia cari hidup Yahudi. Maknanya dia sendiri gagal untuk melepaskan diri daripada pengaruh dan seruan Yahudi yang menjadi musuh Islam. Ini kena berhati-hati. Lebih-lebih lagi bila kita hidup dilingkari dalam dunia ini, dilingkari oleh sistem Yahudi. Nabi telah memberikan peringatan, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kamu akan ikut satu kaum di mana kamu akan ikut mereka, kamu akan terpengaruh dengan mereka, kamu akan rasa bangga ikut mereka, iaitu sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Hatta jika mereka masuk dalam lubang biawak pun, kamu akan masuk ke dalam lubang biawak. Faqalu, berkata para sahabat, al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah, adakah yang kau maksudkan itu Yahudi dan Nasara? Faqala faman, maka Nabi kata siapa lagi? Ini menunjukkan bahawa kerja orang-orang Yahudi, kerja orang-orang Nasrani, kerja musuh-musuh Islam itu bekerja ke arah menyesatkan kita daripada jalan Allah. Sehingga kita melihat orang-orang Islam bukan setakat terpengaruh, bahkan mereka sudah menjadi ejen kepada ajaran-ajaran itu, ejen kepada budaya Yahudi, ejen kepada pemikiran Nasrani. Mereka sudah jadi ejen, bukan setakat mereka jadi ahli biasa. Mereka dah jadi ejen. Jadi kerana itu perlu kita ingat bahawa di sana perlu kepada satu pembersihan dalam budaya kehidupan kita. Jadi jangan nak tiru. Ni ada yang tiru. Segala benda yang barat buat, mereka anggap itu kemajuan. Mereka anggap itu sebagai satu tanda tamadun. Sehingga kalau barat telanjang bogel pun, maka bogel itu dianggap sebagai tamadun. Mana orang bertamadun? Orang yang sanggup untuk berbogel. Ini satu kesesatan pemikiran. Itu dipanggil barah otak yang sangat teruk. Kenapa? Kerana kalau bogel itu tanda ketamadunan, maka lembu adalah makhluk yang bertamadun. Kerana lembu lama dah bogel. Jadi sebab itu kita jangan terpengaruh dengan dakwah-dakwah barat. Sehingga kita melihat cara hidup Islam itu sangat menjijikkan. Cara hidup Islam itu dipanggil sebagai backdated, orang yang ketinggalan zaman, dan cara hidup kafir itu dikira sebagai advance, sebagai maju, sebagai moderate. Ini satu daripada kesesatan berfikir. Jadi sebab itu kerja kita ialah untuk membersihkan fikrah para duat dan seterusnya fikrah para umat. Jika pekerja gerakan Islam memandang ringan kepada persediaan pembersihan dan penjernihan hati, mana tak bersedia nak bedah dada mereka sebelum memulakan perjalanan, maka gerakan Islam pada masa itu hampir menyamai gerakan-gerakan biasa yang digerakkan oleh pertubuhan-pertubuhan biasa. Jadi kalau gerakan Islam tidak menekankan soal pembersihan hati, soal tarbiyah, maka dia sama dengan pertubuhan lain. Sama dengan pertubuhan Belia 4B. Sama dengan pertubuhan, persatuan-persatuan biasa, NGO-NGO biasa. Gerakan Islam itu berbeza. Yang paling ketara ialah pertama akidah, yang kedua ialah keimanan dan akhlak. Ini maknanya satu perkara yang perlu dibina di dalam gerakan Islam ini. Jadi kita jangan pandang remeh soal akidah, kan itu yang mengesahkan perjuangan. Kita tak nak akidah tak betul, berjuang bersemangat, takbir sampai putus orang merih, duduk depan sekali ceramah, bila dia takbir rebah penceramah. Kita tak nak begitu. Tapi akidah salah. Menganut akidah yang salah, yang tidak menepati kehendak Ahlussunnah wal Jamaah. Ini satu kemalangan yang besar. Jadi kita tak nak. Kenapa? Kerana perjuangan kita ni kalau nak jadi ibadah, kalau kita nak jadikan ceramah itu ibadah, kita nak jadikan mengundi itu ibadah, kita nak jadikan apa lagi? Camping itu ibadah. Kita nak jadikan segala kerja buat kita dalam perjuangan ini ibadah. Dia ada 3 syarat. Syarat yang pertama, hendaklah aqidatus sahihah, akidah yang betul. Kalau akidah tak betul, walaupun ceramah 24 jam, start pukul 10, habis pukul 3 pagi, tak jadi ibadah. Walaupun tanpa poster, daripada pukul 12 malam, bangun pagi esok pula, sampai pukul 9 pagi, tanpa poster, tak jadi ibadah.
Ibadah itu syarat yang pertama ialah aqidatus sahihah, akidah yang betul. Maknanya anggota dalam gerakan Islam, dakwah para pendakwah Islam, kalau tak tahu akidah, pergi mengaji semula. Cari semula alim ulama. Sebab akidah ni dia tak boleh taklid. Dalam amalan fiqh boleh taklid kepada imam-imam mazhab, kepada ulama-ulama yang muktabar. Tapi dalam soal akidah tidak boleh taklid. Siapa Tuhan kamu? Allah. Kamu mana tahu? Tak apalah, semua orang kata macam tu, tak sah akidah. Dari sebab itu saya menyarankan supaya yang tak selesai dari urusan pengajian akidah, usul, pergi belajar. Cari ulama-ulama yang boleh baca kitab. Kalau dia tak baca di masjid, kita pergi rumah dia. Sebab tidak akan selesai perjuangan ini sebelum bermula dengan akidah yang betul. Satu. Yang kedua, muwafaqah bis sunnah. Kerja yang kita buat itu mesti menepati sunnah ataupun syariat. Kalau kita berjuang sekalipun, berapi kita berjuang, jadi ahli seumur hidup, bayar yuran sekaligus terus, tak mainlah sebulan, setahun bayar yuran. Hebat kita berjuang, tapi tak menepati syariat. Tidak menepati syariat Allah. Seruan kita jauh daripada kebenaran. Kita ajak kepada kebatilan. Maka kita perlu dan kita menggunakan uslub yang batil, yang salah. Maka sebab itu, nak menjadikan segala kerja buat dalam perjuangan ini sebagai ibadah yang diberi pahala, syarat yang kedua ialah muwafaqah bis sunnah, menepati syariat. Yang ketiga, al-ikhlasu billah, mesti ikhlas kerana Allah. Kalau kerana lain, akidah betul, perjuangan dah betul dah dengan syariat, tapi tujuan tidak betul, matlamat tidak betul perjuangan. Ada syahwatul khafiyah, keinginan-keinginan syahwah yang tersembunyi selain daripada mardatillah. Maka di sana perjuangan itu tidak dikira ibadah di sisi Allah Ta'ala. Jadi ada 3 perkara penting yang perlu kita perhatikan sebelum bertolak membawa ataupun menerajui kafilah perjalanan dakwah ini. Jadi maknanya mesti kita memahami persoalan hati adalah soal yang paling penting. Gerakan yang sekadar digerakkan oleh perancangan akliyah semata-mata tanpa menekankan persoalan kejiwaan, rohani dan kejernihan hati, samalah dengan harimau kertas yang berjasadkan harimau tetapi berhatikan kertas yang mudah reput dan terbakar. Ini maknanya kita tak boleh jadi begitu. Ramai orang berjuang, nampak hebat, macam harimau kertas lah. Macam harimau kertas, nampak hebat lah. Makna rupa pun rupa harimau, belang pun nampak lebih kurang dah semua, tetapi mereka lemah dan tidak bermaya. Ini yang ramai berlaku yang banyak berlaku dalam gerakan Islam. Tidak bermaya. Kerana apa? Kerana tidak digerakkan. Dan mana tidak digerakkan oleh rohani. Rohani tidak menjadi dinamo yang menggerakkan jentera tubuh dalam menggerakkan perjuangan. Sebab itulah ramai yang akhir sekali lari. Duduk dalam jamaah kerana dia ada kehendak lain. Tak capai kehendak, dia lari pada perjuangan. Lari pada perjuangan. Akhir sekali masuk parti lain pula. Duduk dalam jamaah dan parti lain. Tak dapat lagi apa yang dia nak. Lari tempat lain lagi. Dia seorang sampai 3-4 parti dalam setahun. Ini bukan perjuangan Islam. Itu perjuangan cari makan. Itu perjuangan orang-orang yang munafik. Muzabdabina baina zalika la ilaha ula ilaha ula. Iaitu mereka yang berpapah-papah, yang duduk di tengah-tengah. Sekali pergi ke sana bersama orang kafir, sekali datang pada orang Islam. Sebab tujuan apa? Mencari makan. Perut punya pasal. Jadi sebab itu perjuangan Islam ini kena sucikan betul. Kena faham matlamat perjuangan kita. Kena tahu denai-denai dan jalannya yang dinamakan syariat. Dan kita kena tahu persiapan-persiapan yang menyampaikan kita kepada syariat dan perjuangan agama Allah Ta'ala ini. Jadi dengan kerana itu, pembersihan hati yang dilakukan ke atas Rasulullah membuktikan bahawa untuk mencapai kejayaan perjuangan di atas dunia ini, hendaklah bermula dengan nawaitu ataupun niat yang suci dan hati yang bersih. Begitu juga untuk mencapai kenikmatan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya sejarah Isra' dan Mi'raj yang bermula dengan bedah dada ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi isyarat dan menjadi
menjadi satu pengajaran kepada kita, iaitu supaya membersihkan hati dalam perjuangan ini. Jadi jangan ada syahwatul khafiyah, keinginan-keinginan tersembunyi yang menjadikan amal ibadah kita batal dan kita tidak sabat, yakni tidak tetap di atas perjuangan. Jadi itulah di antara daurah kita pada malam ini. InsyaAllah selama lebih kurang 43 minit kita akan sambung pula pada malam esok. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang ada buku, pada malam esok kita akan masuk pada muka surat yang ke-34. Hati yang meredai Allah sebagai Tuhan. InsyaAllah kita akan sambung pada malam esok, iaitu dari segi apa yang nak diisi dalam hati yang dibedah tadi. Antaranya raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil islami dina wa bil qur'ani imama. Ini perlu ada dalam hati kita dan kita akan bahas, kupas satu persatu pada malam esok. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk meneruskan, kekuatan kepada saya, kepada kekuatan pada tuan-tuan semua untuk mengikuti siri daurah online ini. Walaupun sikit-sikit pada setiap malam, insya-Allah buku ini akhirnya kita cuba khatamkan. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Dan insya-Allah pada waktu duha esok pada pukul 9.30 pagi kita akan sambung semula, iaitu kuliah duha khas berkaitan hadis-hadis akhir zaman. Yang tadi telah pun selesai beberapa perkara yang disebut dalam hadis Nabi. InsyaAllah esok kita akan sambung. Mudah-mudahan tazkirah-tazkirah yang pendek itu, yang pendek-pendek itu dapat masuk dalam hati kita, menjadi ingatan kepada kita semua. Sekadar itu saja. Dan saya ucap terima kasih, tidak lupa terima kasih banyak kepada media Al-Fatah yang telah memberikan saya pinjam semua peralatan bagi memungkinkan program live ini berjalan dengan baik. Dan kemudian terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang telah membeli buku Isra' dan Mi'raj, hubung kaitnya dengan gerakan Islam masa kini, e-book online. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang saya dapati banyak juga yang memberikan sumbangan derma kepada Pusat Pendidikan Islam An-Nur, sebagaimana nombor akaun yang tertera di bawah itu. Jadi ramai yang beri sumbangan, walaupun kita tahu waktu ini waktu yang penuh dengan kepayahan, ramai yang berjimat cermat, sebab kita tak tahu lagi selama mana kita akan berada dalam tempoh PKP ini. Tapi walau bagaimanapun, sifat dermawan itu tetap ada dalam diri sahabat-sahabat kita semua. Dan kita yakin derma akan mengangkat wabak. Derma akan infak, akan mengangkat segala bala yang ada di muka bumi. Yang pertama, kalau belum turun, bila kita derma, balak itu ditahan oleh Allah, mana tidak turun. Dan kalau telah ada di bumi, maka bila menderma akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah apa yang baik daripada Allah, kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.